Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Tuan Imam Musi dan Sultan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita merapatkan syukur kepada Allah SWT. Pada pagi yang bahagia ini kita dapat bersama-sama diberikan kesempatan dan kelapangan masa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat pada seluruh kehidupan kita, insya-Allah. Sekira-kira kita telah pun masuk ke dalam bulan Ramadan. Cuma kita di Malaysia ini, oleh kerana matlaknya atau tempat terbit anak bulan itu berbeza, maka dari segi falaknya kita tidak berpuasa lagi. Mungkin ada setengah tempat negara yang lain matlaknya yang berbeza dengan kita, dan mereka hanya pada 29 hari sahaja bulan Syaban. Tetapi kita melengkapkan 30 hari. Kerana itu, kalau di Mekah dan Madinah, di Tanah Suci telah pun mula qiyamul lail pada malam tadi, ataupun solat sunat tarawih. Jadi insya-Allah kita pula diizinkan Allah Ta'ala pada malam ini, maka kita akan sama-sama manfaatkan kedatangan bulan Ramadan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan doa yang kita baca sejak daripada bulan Rejab yang lalu, Allah SWT mengkabulkan dan memberkati Ramadan kita. Semana yang disebut dalam satu riwayat, Nabi SAW apabila masuk kepada bulan Rajab, baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Satu riwayat yang lain menyebut wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan untuk kami bulan Rajab ini, berkatkan untuk kami bulan Sya'ban ini, dan berkatkan untuk kami di dalam bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Kerana barakah itu artinya berk, limpahan atau melimpah. Yang mudah-mudahan seolah-olah Ramadan itu melimpah ruah untuk kita, sehingga kalaupun
keadaan kita ini mungkin berbeza dahulu dengan sekarang. Dari segi keratnya, mungkin dari segi apa yang kita ada. Tetapi kerana limpahan Ramadan itu seolah-olah ianya berganda-ganda untuk kita. Itu dipanggil keberkatan. Ini yang kita selalu sebut sedikit tetapi berkat. Kita mungkin ada duit tak banyak, tetapi oleh kerana berkat seolah-olah banyak duit tu, kerana ramai yang mendapat manfaat atau banyak yang kita boleh manfaatkan. Itu disebut sebagai keberkatan. Begitu juga usia yang berkat, maka walaupun orang yang pendek saja kehidupannya di dunia, tapi keberkatan pada usianya, maka apa yang diusahakan dalam kehidupannya lebih banyak daripada orang yang panjang umur. Maka itu disebut sebagai barakah. Jadi kita mudah-mudahan doa yang kita baca sejak daripada Rejab yang lalu dan imam doakan, mudah-mudahan adalah keberkatan untuk kita pada Ramadan ini, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan ataupun yang dicatat oleh Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabal jannah falam yughriq minha babun wa yunadi munadin kulla laylatin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla laylatin." Ini suatu hadis yang sebahagian ulama memberikan pentafsiran maknanya kepada makna yang bersifat hakiki. Bila disebut dalam hadis ini dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, maka maksud hakiki itu arti kalau dilihat syurga, maka kan kita nampak bahawa syurga terbuka dengan luas. Kalau kita melihat neraka, kita akan melihat bahawa neraka itu keadaannya tertutup rapat. Ini maksud pentafsiran hadis ini kepada makna yang hakiki. Tetapi sebahagian memberikan makna majazi, artinya kiasan. Bermakna apabila disebut terbuka pintu syurga, menunjukkan pada bulan itu akan ramai orang yang cenderung untuk melakukan kebaikan. Tertutup pintu syurga berarti minat orang untuk melakukan kejahatan itu akan semakin berkurang. Ini maksudnya. Cuma para ulama menyebutkan bahawa hadis ini adalah sebagai satu gambaran hadiah kepada orang-orang yang beriman. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahawa orang yang beriman akan bergembira dengan kedatangan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuklah. Dan orang-orang munafik akan berasa berat, sempit dengan kedatangan bulan Ramadan. Kan itu hadis ini
seolah-olah suatu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah menghadiahkan kepada orang beriman pada bulan Ramadan ini bermula malam gang lah. Maknanya malam dah mula. Kita kena faham, dalam Islam hari itu dikira malam dulu, baru siang. Kerana orang kita malam gang dia tak berapa nak beri sembahyang tarawih, sebab belum puasa lagi kata dia. Ni salah faham masyarakat kita ni, masih lagi berlautan ya. Jadi malam ni tak berapa nak ada orang kadang-kadang. Dia tunggu besok, pasal besok dah puasa, mood puasa tu dah ada. Dia kira mood dia, bukan dia kira apa yang disuruh. Kalaulah ditakdirkan malam nanti adalah Lailatul Qadar, melepaslah kita. Tu. Jadi maknanya bermula nanti maghrib, masuk hari yang baru, bermakna satu Ramadan. Hadiah untuk orang beriman Allah bagi. Dalam hadis yang menyebutkan sufidatis syayatin wa maradatul jin, dibelenggu syaitan dan juga para jin. Makna dibelenggu ni artinya dilemahkan. Kerana syaitan dan jin ini Allah berikan bukan kelebihan, tetapi diizinkan Allah Ta'ala untuk menguasai manusia. Manusia itu tuan-tuan dan saya lah, kita semua manusia. Sebab itu kita, bila kita membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kalau kita lihat kepada Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, tafsir Ayatul Ahkam, disebut al-jinnu minal ins, asyaitanu minal jinni wal ins, syaitan daripada kalangan jin dan manusia. Maknanya kita ta'awuz itu minta perlindungan daripada gangguan syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Maknanya kalau mengikut hadis ini, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, masuk malam yang pertama. Itu yang penting tu. Kan tadi kata Imam ambang, bukan ambang dah masuk. Maka kata Nabi SAW, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, makna malam pertama daripada bulan Ramadan, sufidatis syayatin umaradatul jin, dibelenggu syaitan dan jin. Jadi maknanya kalau orang yang beriman nak beramal, dia akan dapati bermula malam ini kecenderungan untuk beramal itu mudah. Tapi kalau dia tak beramal juga, tadi kita sebut di awal, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, orang munafik dia memang berat. Tapi jangan tuan-tuan modalkan begitu pula. Ada yang tak datang tu, biasalah munafik ni memang tak datang, bawa tenang, jangan begitu. Bukan kerja kita menafikkan orang, tetapi gambaran. Tujuan kita belajar bukan untuk menuding pada orang, tapi untuk kita mengenal diri kita, supaya mengingatkan diri kita. Itu tujuan dia. Makna aku ni berat semacam, waliyazubillah, ya Allah jauhkan aku daripada termasuk kalangan orang munafik. Itu tujuan belajar. Ada orang dia belajar, kerja dia menengok orang, bukan tengok dia. Tengok, betul kata ustaz tu, rumah kita ni kiri kanan ni memang orang munafik belaka. Itu pula kerja dia. Tak betul. Itu yang hadiah yang pertama. Masuk malam Ramadan, dibelenggu syaitan, dilemahkan. Makna yang Allah sebut dalam Quran, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan di hati manusia daripada kalangan jin dan manusia. Dia berhenti automatik. Ini dipanggil gifted, given by Allah, diberi. Tuan
kita orang beriman, kita akan rasa seronok. Dia semacam ada satu booster. Kalau bahasa ni lah, kan? Kita biasa dengar dah, dulu kalau pakai ni orang motivasi je. Zaman-zaman sebelum Covid. Tapi orang Shah Alam ni biasalah dengar. Orang kampung mabuk dia dengar booster, bukan benda booster. Sekarang tak. Orang Pelda pun tahu booster tu apa. Benda yang dah common kata orang. Jadi maknanya seolah itu satu booster Allah bagi pada kita. Kerana syaitan ni memang Allah izinkan, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan tu pada kamu lah musuh yang jelas. Kan dia boleh menguasai kita. Yang kita kadang jadi mengarut dan duala itu antaranya disebabkan oleh pengaruh syaitan. Yang disebut dalam Mukhtasar Mufid Syarah li Jawharat Tauhid, dia kata apa? Iman kita yazidu wa yanqus, tambah berkurang. Bertambah kerana beramal, berkurang pasal ada geng. Tiang dia bertenang, tu pasal geng sebelah kuat. Kata apa dah hal, kendian je lah, kata dia. Dia pandai, dia bisik. Jadi mula malam kang. Satu, hadiah temu. Saya ringkas-ringkas juga lah tuan, tak ada perpanjang sangat. Saya tak maaf banyak lah. Kalau ikut sini 7.50. Saya ingat saya awal sikit, 6.50 je. Saya nak ke TV3 pula lepas ni. Jadi kita sambung kat TV3 je lah. Tuan balik untuk tengok je lah TV3 pula, TV9. Sambungan cerita puasa juga. Jadi separuh saya cerita ni, separuh saya cerita dalam TV. Jadi saya mungkin tak lewat sangat lah. Saya nak ambil masa sikit. Siaran pukul 8 kan. Baik. Itu hadiah pertama. Jadi kita kena rasa tu. Kena rasa. Ini peluang Allah bagi. Dengan syarat orang beriman. Kalau orang tak beriman memang tak mau. Kan Nabi sebut awal dah. Orang tak beriman langsung memang tak pakai lah. Orang munafik dia beriman tapi ada nifak dalam diri dia berat. Jadi mana orang beriman, dia akan rasa ini satu keseronokan kerana Allah berikan untuk dia. Baik. Yang kedua, hadiah yang kedua. Dalam hadis sebut wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Ditutup pintu neraka itu, tak ada dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabal jannah falam yughlaq minha babun. Dibuka pintu syurga itu seluas-luasnya dan tidak tertutup walau satu pun. Yang ini adalah nak menyatakan dibuka tak ada tutup langsung, ditutup tak ada buka langsung. Menunjukkan, dia panggil confirm. Dalam syarat kita panggil litakid. Makna to confirm. Makna kita kalau sebut masjid, surau kita buka ke pagi tadi? Rasanya bukan surau buka saja, dengan lampu-lampu, dengan pintu, semua yang ada boleh buka, terbuka. Maksudnya betul. Itu dia panggil confirm buka. Itu maksud dia. Kadang-kadang kan ada jawapan orang begitu kan, buka ke surau pagi tadi? Rasanya bukan surau je buka, dengan pintu-pintu, atap semua dibuka sekali. Jadi menunjukkan memang buka sungguh lah tu. Faham tuan tak? Jadi maknanya bila Nabi sebut itu, nak menggambarkan betapa memang sungguh-sungguh Allah Ta'ala berikan itu untuk kita. Sebab itu kalau kita sebut tadi, kalau mengikut maksud kiasan atau kita sebut majaz, itu artinya kerana Allah nak beri kepada kita, ini bulan istimewa. Banyak hadis Nabi SAW yang cerita tentang keistimewaan bulan Ramadan. Cerita pahala tu saya cakap lah, 10 tahun dah kita tahu kan. Kalau amalan kita biasa, kita sedekah, al-hasanatu bi'asri amsalihah. Sedekah RM10, Allah ganda 10 kali ganda. Consider sedekah 100, pasal bi'asri amsalihah. Atau nasib baik sikit, consider 700 ila sab'umi'ati da'f. Itu maksimum lah. Maksimum. Itu pun bergantung lah niat tu macam mana kan.
Kalau 4 minggu duit RM10 dalam poket, itu juga modal dia. Asal ke masjid nak sedekah, asal sampai surau lupa, itulah modal dia 4 minggu. Ulang alik. Tu nak harap 700 macam payah juga kan. Boleh jadi minimum je lah dapat 10 kali ganda je lah. Tapi kalau 700 kali ganda, kalilah sendiri. Maknanya sedekah RM10 seolah-olah 7,000. Pasal 700 kali ganda. Itu keadaan biasa. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Melainkan puasa, kata Allah Ta'ala, itu untuk aku. Kerana puasa ni mengajar kita supaya berhasil dalam beramal. Kerana itu bainal abdu wa rabbu, antara hamba dan Tuhannya. Mana orang tahu kita puasa? Di bulan Ramadan orang tahulah, cuma orang tak tahu kita tak puasa pula. Itu je. Kerana bulan Ramadan memang semua orang puasa, tapi puasa ni ialah mengajar kita beramal diam-diam. Siapa tahu kita puasa? Katalah hari ni hari Syak, kan? Ada orang mungkin dia qada puasa. Siapa tahu dia puasa? Melainkan kejap lagi kita ada sarapan. Haji Karim, jom sarapan. Saya puasa. Tahulah orang dia puasa. Kalau dia balik je terus, apal balik terus, tak tahulah tu. Mungkin buang air kot. Orang tak tahu dia puasa. Sebab itu puasa mengajarkan kita diam-diam beramal. So kita ni zaman-zaman sekarang, zaman suka tunjuk semua. Semua nak tunjuk. Alhamdulillah, ini sebagai sunnah Nabi SAW. Yelah betul lah, ada orang kata, Ustaz, ni kita nak mengajar orang. Dia nak beritahu ni kalau orang tak tahu. Ini berlambak dah orang cerita, kita nambah lagi. Akhirnya kita khawatir benda tu kan untuk bagi tahu. Kita takut kita terpesong. Niat kita konon-konon nak beritahu orang, ini sunnah. Sebenarnya orang tahu dah. Bahkan banyak dah. Mungkin dengan cara yang lain orang beritahu itu sunnah. Tapi kita nak tunjukkan tu, konon-kononnya itu sunnah. Akhirnya rupa-rupa yang kita buat tu hanya tak lebih kita nak menunjukkan pada orang yang kita beramal. Sebab itu yang dia panggil riak. Riak ini artinya kita menunjuk beramal. Riak dalam amalan je. Riak ni tak masuk dalam tentu ada kereta besar. Ni riak ni, riak. Tak. Itu tak panggil riak. Riak hanya untuk amalan saja. Dalam sedekah, menunjuk, riak. Itu dia panggil riak. Orang ada kereta besar, itu tak panggil riak. Riak hanya pada perkara yang sebab ibadah. Tunjuk. Baru ni saya ada terbaca satu artikel, betul tidak Allah Alam lah. Tapi mungkin betul kot. Apa nama ni? Khabib kan? Khabib yang juara Gusti tu kan. Kan dia orang Islam. Tapi dia tu orang Rusia. Itulah saya pun tak tahu betul ke tidak. Jadi cakap bahasa Rusia, saya pun tak faham. Kan cuma orang petik kata-kata dia. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau tak ya pun tak ada masalah. Perkataan dia tu bagus. Perkataan yang di quote itu bagus. Cuma dinisbah pada Khabib. Ya ke tidak Allah Alam. Tapi makna quote ayat tu bagus. Dia tanya gini. Dia kata, orang tanya, kau menang banyak pingat ni, tak pernah kalah. Jadi apa rahsia amalan kau? Gitu. Kan? Apa rahsia amalan kau? Jadi quote yang diambil, perkataan yang di quote itu, dia kata apa? Dia kata, kau boleh tanya dengan aku tentang benda aku buat, aku punya latihan sebagainya, tak ada masalah, kau tanyalah. Tapi bila kau tanya soal amalan tu, biarlah, itu antara aku dengan Tuhan. Kita kalau boleh semua dah sebut. Macam mana Tuan Haji boleh puasa tahun ni? Oh, sebenarnya saya mengamalkan Yasin 14 kali sehari. Orang lain pun puasa lah, Ji. Bukan kita je. Tuan-tuan faham ke tidak? Macam mana Tuan boleh bawa kereta daripada stesen 7 sampai stesen 9? Oh, saya mengamalkan Bismillah 21 kali sebelum start kereta. Jauh no ke stesen 9, stesen 7 ni? Contohlah tuan. Kita suka nak cerita. Satu ingat, puasa mengajarkan kita berrahsia dalam beramal. Tenang. Puasa ke? Gila, Ramadan kot. Betul juga. Saja je nak tengok bagi tu orang ke tidak.
Tak bagi tahu pun orang tahu ni memang bulan Ramadan, orang puasa. Lain kali tanya tak puasa ke? Itu betul. Sebab bulan Ramadan. Iaitu bulan Ramadan hadiah untuk orang yang beriman, dimudah untuk beramal. Sudah pelik. Tuan-tuan tu saya rasa pelik lah kita. Dia cakap dengan rumah dia. I pelik sungguh. Kenapa? Bulan Ramadan ni kita rasa senang pula nak sedekah. Tak payah pelik. Lain kali dengarlah kuliah. Kerana Nabi sebut itu given by Allah. Betul cakap betul dia. Saya main balon je. Tuan-tuan main angguk-angguk, saya kira betul lah tu. Maknanya itu adalah pemberian. Gifted saja. Lepas tu kita rasa mudah, kita rasa nak buat begini, nak buat baik, nak baca Quran, semua senang. Kerana ini hadiah daripada Allah Ta'ala untuk orang beriman. Dari orang munafik, dia tak rasa berat. Tapi macam mana orang munafik rasa berat, Ustaz? Bukan ke Allah Ta'ala memang dah belenggu syaitan? Iyalah. Syaitan tu, dia belenggu syaitan, surrender kejap, surrender. Dia kata, I'm sorry. Aku tak boleh, I cannot accompany you. For now and next 30 days. Kata syaitan. Cakap orang putih syaitan tu. Cannot, dia kata. But I think you are well trained. Kata syaitan. You are well trained. Kau dah betul-betul train elok dah. Within 11 months. 11 bulan aku dah train kau elok. Ini aku serah pada kau lah. Dia kata ke munafik tu. Tuan-tuan faham ke tidak? Satu kata para ulama, itu bukan syaitan dah. Dia sebenarnya. Kalau kita masih lagi sebulan ni, suatu ni untuk satu perkara yang lain, untuk mengenal diri kita. Bulan Ramadan. Sebab itu kata para ulama, bulan Ramadan ni bulan muhasabah diri. Makna selama ni, astagfirullahalazim, apalah aku ni, macam mana boleh syaitan kuasai aku. Sebelum bila? Semalam lah. Misal hari ni kalau ikut Tanah Suci dah puasa dah. Maknanya dah Ramadan dah ni. Maknanya semalam. Ramadan tak payahlah nak menong sangat. Papa kenapa menong sangat tu? Taulah setan. Bukan setan pak, you tu sebenarnya. Kalau beranilah bini kita sebut gitu. Tapi makna itu untuk kita kenal diri kita. Kenapa bulan Ramadan kita masih berkira lagi bulan Ramadan? Benda-benda ni untuk kita tengok satu-satu. So itu hadiah nombor 2. Tuan ni, hadiah nombor 3. Tak apalah, ceramah pendek je, ceramah panjang pun tuan-tuan bukan faham. Saya ingat mungkin 7 suku 7.20 saya cabut lah. Saya dah tengok Google dan 20 minit lah sampai. Dengan harapan tak ada kereta langsung. Dan traffic light semuanya hijau. Saya pun parking tepi jalan tu terus lah. Memang aim cantik. Keluar je terus sap. Dan lampu pun saya dah matikan semua tadi. Dan lampu traffic light semuanya hijau untuk belah sini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hadiah yang ketiga, ini kelebihan dalam bulan Ramadan. Wanada munadin, maka terdengarlah seruan yang menyeru. Maknanya ada seruan dalam bulan Ramadan ni. Dia kata daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang tamak nak melakukan kebaikan, this is the right time. Saya minta maaf tuan-tuan ni, campur sikit Om Teh. Saya main Sabtu biasa ceramah campur sikit. This is the right time. Makna orang beriman seolah-olah diseru. Sulaiman seolah tuan-tuan, ni contoh. Ini benda baik kita sebutlah, tak apa, mudah-mudahan kena ke orang tu. Dia kata, engkau orang yang tamak nak buat kebaikan, ini masa yang terbaik untuk kau. Hadis saya ni tuan. Wa nada munadi, ada yang menyeru. Satu dia kata, wahai orang yang mencita-citakan kebaikan, ya baghil khair, wahai orang yang mencita-citakan kebaikan, inilah masa aqbil, terima. Tadi kita sebut tadi, Nabi pesan ada 2 golongan, satu orang beriman, satu munafik. Orang beriman dia suka. Apa kita nak buat? Macam mana? Mama kan, kita panggil rumah dah mama pula dah sekarang. Macam mana mama?
macam tahun sudah, no. I think kita kena up sikit. Kita pun dah lepas pandemik, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita sihat. I ingat tahun ni kita bagi ekstra, sedekah kita ekstra. I ingat separuh daripada harta you kita sedekahkan. Pandai dia, harta you bukan harta I. Contoh. Dan tu disebut orang yang mencita-cita kebaikan, ini masa untuk dia. Wa ya baghiyash syarr, wahai orang yang masih terpalit dengan kejahatan, aksir. Bulan ni engkau mampu untuk jaga. Tu berita gembira. Kadang ada orang, yalah tuan-tuan, sebab itu kita sebut, saya ingat, yalah mungkin tuan-tuan tidak begitu, tapi kita rasa kita kena betulkan. Ada orang yang kadang dia kata, ini apa punya orang bulan puasa, tapi aurat pun tak tutup, tudung pun tak pakai, tapi puasa. Baik tak payah puasa. Salah tu, bawa tenang. Kena betulkan kepahaman kita. Dia puasa itu rukun Islam. Dia tak menutup aurat, itu adalah dosa. Tapi bila kita kata engkau puasa tak menutup aurat, lebih baik tak puasa, makna dia dah buat dosa satu. Suruh tinggal rukun Islam. Canggih kita. Dia pun tak puasa. Tak puasa. Saya pun tak menutup aurat. Dah orang pun kata baik tak puasa, maka saya tak puasa. Tapi semayang. Semayang lah. Kalau tak puasa semayang, baik tak payah semayang. Sudahnya kawan tu pun tak semayang. Semayang pun tidak, baik tak payah jadi orang Islam. Semalam saya pun dah keluar lah, kata dia. Kita ni mengarut, tuan. Allah bagi ni, ini sebagai satu gifted untuk, ataupun sebagai gift untuk orang beriman. Bila orang ada perasaan nak buat baik, ada perasaan nak berubah, jangan condemn dia. Tapi lama menor berubah, Ustaz. Dah 4 kali Ramadan, 2 PKP. Dikiranya. Itu kan kerja kita. Itu kerja Allah Ta'ala. Kerja kita bagi orang semangat, kerja kita bagi orang faham, kerja kita bagi orang ruang, bantu. Kerja nak ubah tu kerja Allah Ta'ala. Allah sebut dah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita ni kadang-kadang payah, makin belajar dia makin ambil kuasa Tuhan pula dia. Soal menerangkan hukum, tapi dia hukumnya haram. Ya betul, kan memang hukumnya haram. Itu betul, itu dari segi hukum. Tapi menafikan dia untuk berubah, itu bukan kita. Itu ruang kerja Allah Ta'ala. Mungkin dia tak berubah sekarang, mungkin berubah kemudian, mungkin bukan minggu ni, mungkin minggu depan, mungkin bukan puasa ni, mungkin puasa depan, mungkin mati dulu. Itu jawapan yang terakhir lah. Dan dia pun syok je. Betul, kau tak minggu depan, betul. Atau mati dulu. Itu janganlah, kata dia. Sebab itu, tuan-tuan, ni Allah bagi hadiah, gift. Jadi untuk orang yang masih lagi ding-dong, kata orang hari ni, ini masih dia akan ada kekuatan. Dia akan rasa mudah untuk tinggal, tak buat. Subhanallah. Kita boleh tengok. Kita yang kaki menghadap drama pun boleh berhenti bulan Ramadan. Macam mana gaya? Drama jalan, kita berhenti. Kan canggih. Kenapa? Sebab ini Allah Ta'ala bagi. Jadi orang-orang yang, kalau kita tengok orang yang berebut nak buat kebaikan, tengok dekat Tanah Suci Mekah, Madinah. Saya suka kalau ke sana, saya tengok orang berebut nak bagi makan. Cuma yalah, sekarang ni boleh lepas PKP ni tak berapa nak boleh lah. Selangor boleh dah kot, kan? Boleh buka puasa boleh, kan? Kita ada buka puasa sini, tak ada? Ada juga. Berapa? Sehari? Tajaan buka puasa? Tak ada tajaan. Bawa sendiri, mi goreng. Ada. Berapa sini? 500, 1,000. 500. Ikutlah tempat. Ada tempat RM50 je. Baru ni saya ceramah, berapa tajaan buka puasa ni? RM50. RM50 je. 8 orang je, Ustaz. Okeylah, kata. Ikutlah. Kan? Kita buat 500 orang 8, apa hal? Takut yang 8 orang tu tak tarawih tu, Ustaz. Ustaz, 500 punya makan di balon 8 orang tu, tak kena pula. Sesuaikanlah. Ya. Tapi maknanya orang, ada orang, tuan-tuan, saya pergi, ada masjid, saya penuh dah jadual
apa ni? Tajaan buka puasa. Penuh Ustaz. Cepat tu orang sini. Tak, orang luar. Ada orang betul. Bukan soal orang luar tu pergi masjid. Itu isu nombor 2. Maknanya orang tu dia boleh cari sana. Ni yang disebut wa ya baghil khair. Orang yang kemaruk nak buat kebaikan. Saya guna istilah kemaruk. Kemaruk ni nampak macam orang panggil apa? Mabuk kan? Mabuk. Tapi mabuk nak buat kebaikan. Tu hadiah yang ketiga. Makin terang pula nampaknya. Hadiah yang keempat. Dan hadiah yang keempat disebut walillahi utaqa minan nar, dan Allah SWT pada bulan Ramadan ni disebut dalam hadis ni idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Maknanya malam kang, kalau nisbah kita lah malam kang. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah ada, dia panggil apa? Panggil kalau kita panggil banduan lepas tu kita panggil apa? Bukan banduan lari. Orang menjara lepas pada menjara tu panggil apa? Dibebaskan. Payah no. Maklum cakap putih je. Maknanya walillahi utaqa minan nar, Allah ada allocation. Tu bahasa dia. Supaya tuan-tuan faham tu. Walillahi utaqa minan nar, Allah bagi allocation daripada mula malam kang fi kulli lailatin, setiap malam, untuk orang dibebas daripada neraka. Dalam satu hadis yang lain, tidak ada orang lebih banyak dibebaskan daripada neraka melainkan pada malam Ramadan. Yang ini apa cerita dia? Ini kalau orang ada mak bapak, doalah. Doa untuk bapak kita. Janganlah confident sangat. Mak bapak saya syurga Ustaz. Ya memanglah tahu, tapi doa je lah. Jangan confident no. Dia doa, ya Allah. Ni fi kulli lailatin, kata Nabi SAW, setiap malam doa, ya Allah, Allahumma ja'alna. Sebab itu kita sebenarnya baca tu kan, mam kan, doa lepas tarawih tu kan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin kan, wa min faraidika mu'addin. Tuan-tuan man tak ada harapan, setahun sekali man tak hafal. Jangan tuan-tuan, dengan Bilal pun tak hafal, imam pun tak hafal juga, termasuklah saya juga kan. Cuma kita kata orang buat revision lah. Tapi itulah doa kita baca. Sebab tu saya kata kalau boleh setiap 2 rakaat, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Setiap 2 rakaat. Rugilah kalau sikit baca. Kan setiap 2 rakaat doa. Jangan lupa. Kerana dalam hadis sebut ini adalah gift, hadiah. Hadiah tu kan. Makna seolah beginilah. Seolah-olahnya di kadang-kadang niat hati tu memang nak berhenti awal. Saya risau kecundang aja. Bukan risau kecundang apa, saya yang kecundang. Kan? Biasanya gagal. InsyaAllah lah. Kita ibarat begini. Macam orang yang duduk di banduan yang duduk di penjara. Kemudian dia beritahu sepanjang Ramadan yang di-Pertuan Agong akan ada allocation untuk orang yang nak bebas daripada penjara. Boleh mohon setiap hari. Tuan-tuan rasa banyak mohonan. Yang bukan yang dah masuk 15 tahun minta, tak. Belum masuk dah minta, belum masuk. Tuanku, mohon bebaskan hamba. Dah masuk belum? Tapi rasa macam nak masuk kata dia, tak. Nak cerita makna bersungguh gitu. Tuan-tuan faham ke tak? Ini Allah sebut. Saya nak bagi analogi supaya tuan-tuan faham. Sebab kadang-kadang kita ni tak nampak. Kita ni kalau benda hidup ni kan nampak. Buat surat, hantar surat kan? You dah hantar surat dah, I dah filekan 14 kali 15 kali, dia baru nampak benda tu. Tapi kalau benda yang ghaibiyah ni kita sebut betul, dia tak berapa nak nampak. Ada SOP dia ke Ustaz? Dia tanya SOP pula. Doa lah. Nabi suruh, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan aku, bapa aku, mak aku, anak-anak aku, keluarga aku, pasangan aku daripada kalangan orang yang dapat pembebasan. Makna kita minta, jangan tunggu masuk-masuk. Tapi Ustaz nak minta belum masuk lagi, bawa tenang. Dah masuk nak minta macam negara kan? Sebelum masuk dah minta. Sebelum masuk neraka minta siap-siap supaya tak masuk list tu.
Dan ni gift Allah Ta'ala. Bermula bila? Malam kam. So masukkan dalam senarai doa. Kan ada senarai doa kan? Ke tuan-tuan tak tahu lagi doa apa? Payah kita ni. Sebab itu saya kata bulan Ramadan ni syahrul doa. Kalau harap doa imam, payah. Bukan kata imam tak ikhlas doa. Rugi kita. Tulis. Sungguh tuan, saya cakap dengan tuan-tuan, saya pun tulis. Kita yang tahu macam-macam doa pun tulis juga. Apa nak doa kali ni? Apa nak doa? Tulis. Rugi orang yang tak tahu nak doa bulan Ramadan ni ibarat macam jumpa orang tanya, orang ni orang yang ada kuasa. Contoh kan, kita ni saman bukan main banyak, parking ikut suka hati kita. Maklumlah, lama menodok Syaklam ni, berlambak saman, orang datang, ada saman tak? Saya nak tolong bagi diskaun 99%, 1%. Mana saman RM20, tinggal RM2. Buat dia. Siapa nak bersaman, tinggal 1% je. Buat tahu je. Action betul. Sedangkan ni masa ni. Baik tuan-tuan, buat doa. Kalau malah nak buat, carilah buku doa tu, digunting macam tu. Nak doa ni punya pemalas maksimum tu, digunting. Macam dulu kan kita ada kan. Dulu kita rajin buku scrap dia panggil. Buku scrap kan. Sekarang tak ada budak sekarang. Scrap apa benda ni semua pakai telefon. Kan? Dulu kan ada buku scrap, tampal. Lebih kurang gitulah. Kan? Tu kalau malas betul lah. Dia tak tahu nak doa apa. Ambil doa orang je lah. Rugi. Sebab itu doa setiap malam. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan aku dari kalangan orang yang mendapat pembebasan daripada neraka-Mu ya Allah. Tu tuan-tuan itu adalah gift dalam hadis yang disebutkan yang saya bacakan tadi. Jadi ada 4 hadiah yang Allah bagi untuk kita bila bermula malam kam. Ini nisbah kita lah, bermula malam kam. Dia panggil auto activate. Hantam je lah tuan. Maknanya dia automatik. Masuk je lepas maghrib, terus mulalah. So kejarlah malam ni. Cukuplah tu untuk malam ni dulu. Untuk besok kita bincang esok pula. Kan baik bagi terus sampai 30 hari, tuan-tuan pening, yang mana satu nak buat dulu ni. Kan? Jadi kini kita untuk malam ni je dulu. Tengok gagal ke lulus. Kalau malam ni pun gagal, tak ada harapan lah nampaknya untuk 30 hari. Pasal yang untuk malam ni baru ceramah pagi ni untuk malam ni. Tak ingat? Apa tadi saya cakap pagi tadi? You ingat? You pun teruk lah, you dah tua kata dia. Dia tak sedar, dia pun tak ingat. Kan? Tapi tak apalah tuan. Sekarang orang dah rakam pun semua, tuan tengok je lah balik. Kan? Habis cerita. Tuan, saya rasa itu je lah untuk hari ni. Diskaun 30 minit. Pasal 7.50 patut berhenti. So saya rasa kita jumpa lagi pada Ramadan, pada PKP yang akan datang pula. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan untuk kita Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan Ramadan ni sebagai sinar untuk kita keluar terus daripada wabak ini. Walaupun secara klinikalnya memakan tahun, tapi sekurang-kurangnya secara keselamatannya di sisi Allah SWT, Allah pelihara kita insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan untuk pagi ini. Ni pagi last untuk tuan-tuan nak sarapan, pergilah sarapan. Kita pagi ni pun confuse juga, nak sarapan ke tak sarapan, dah mula ke belum. Menunjukkan tuan-tuan memang orang beriman betul lah. Maknanya belum masuk lagi dah terasa-rasa boleh makan, tak boleh makan. Ada tuan-tuan rasa teragak-agak? Ada kan? Bukan tuan-tuan je kan, saya pun mabuk je. Ni sahur ke tidak begitu? Sahur ke tidak? Kan, nak menunjukkan beriman lah kita ni. Tapi tak payahlah tuan-tuan rasa menolak. Kan? InsyaAllah. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'al marhuma. Tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.